Buletin Didik 23 April bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Pendidikan KPM mempunyai kuasa dalam menentukan sama ada sesebuah sekolah yang mempunyai kes positif COVID-19 dibenarkan untuk terus beroperasi atau sebaliknya. Untuk sekolah ditutup atau tidak, ini adalah keputusan daripada Kementerian Pendidikan setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan akan beri pandangan kepada Kementerian Pendidikan dan mereka akan membuat keputusan berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. Beliau berharap sekolah-sekolah merujuk dahulu dengan KPM dan KKM jika ingin menutup sementara operasi mereka. Pihaknya juga berharap negeri-negeri tidak mengambil tindakan secara sendirian dalam hal itu, sama ada melibatkan penutupan secara menyeluruh sekolah-sekolah tertentu atau sebahagian daripada sekolah terbabit. Sementara itu, menurut Datuk Seri Ismail Sabri, bermula esok hingga 7 Mei, Sekolah Menengah Sains Banting di Kuala Langat, Selangor akan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Kawasan terbaru lain yang dikenakan PKPD atau dilanjutkan penguasanya adalah seperti tertera. Dalam pada itu, jumlah kes harian positif COVID-19 masih pada tahap membimbangkan dengan 2,847 kes terbaru dilaporkan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Selangor mencatat kes harian tertinggi dengan 748 kes diikuti Sarawak 717 dan Kelantan 476 kes. Negeri-negeri lain yang termasuk dalam senarai 3 angka ialah Johor 130 kes dan Negeri Sembilan 105 kes. Rujukan untuk negeri-negeri lain adalah seperti senarai tertera dengan 8 negeri berada dalam senarai 2 angka positif COVID-19. Hanya Labuan mencatat 3 kes positif manakala Perlis tidak mencatatkan sebarang kes hari ini. Keputusan kerajaan melanjutkan pajakan tanah Sekolah Menengah Kebangsaan Konven Bukit Nanas di Ibu Negara selama 60 tahun menyuntik semangat pelajar dan warga pendidik di sekolah berkenaan untuk meneruskan legasi pencapaian cemerlang sekolah berusia 122 tahun itu. Ibu bapa yang gusar sebelum ini turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan atas keputusan itu. Bagi pelajar dan ibu bapa, jika tempoh pajakan tanah yang sepatutnya tamat 6 September depan tidak dilanjutkan, ia akan menjadi bebanan kepada mereka, terutamanya dalam urusan pemindahan sekolah. Justru keputusan ini nyata memberi kelegaan kepada mereka untuk meneruskan pembelajaran. Happy sangat-sangat sebab kita in future pun anak sekolah sini, so tak payahlah nak fikir untuk macam tak payah nak fikir untuk sekolah menengah tu kalau tukar jauh kan susah kan. Kita dah macam in future dah tahu anak kita akan sekolah sini. Sini pun macam dah lama sangat-sangat kat sini kan. So bila nak change tak sambung tu memang sedih lah. Memang kita orang fight lah kalau boleh nak fight. Rasa lega lah sebab kalau tidak nanti kan kalau sekolah tu tutup, budak yang sekolah sekarang ni yang sekolah rendah ni nak pergi sekolah menengah tu jadi masalah nanti. Jadi masalah nanti kalau nak kena pergi ke sekolah lain. Jadi bila katakan ditangguh tu jadi memang lega sangat dengar. Saya rasa sangat sedih sebab bila first day masuk tu rasa sangat bergembira. And then kalau sekolah kena tutup macam tak nak pergi sekolah dah. Sebab suka sangat sekolah ni. Saya rasa sangat gembira. Saya ada adik. Adik saya masa baby. And then saya kalau sekolah tutup, saya takut adik saya tak dapat nak masuk CBN. Tak dapat nak merasa. Bagi alumni pula, solidariti mereka diterima bagi mempertahankan bangunan sekolah yang bersejarah itu. We stood together for what is a valuable part of Malaysia's history so that it will always be treasured and accorded great respect. The renewal of the land lease enables the school to continue operating as a mission school to carry on the ethos that has produced well-rounded young ladies who have served the nation well. We wish for this legacy to continue for the future generation of young ladies.
Keputusan ini sudah tentu akan menjadi penyuntik semangat kepada murid-murid dan juga warga CBN yang lainnya untuk terus menyumbang dari segi menimba pengetahuan dan juga pembelajaran untuk negara. Pendidikan Seni Visual PSV antara mata pelajaran elektif di sekolah yang bertujuan memupuk minat, memperkembang kepribadian dan memberi kesedaran terhadap nilai-nilai kesenian kepada murid. Ia memainkan peranan yang penting dalam memperkembang sifat itu melalui persepsi visual, imajinasi dan daya pemikiran, sekaligus membantu murid membina keyakinan diri dan mengenali cita rasa sendiri. Matlamat sebenar pendidikan seni visual khususnya di sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Bagi Cikgu Syukri Hassan, guru dan ketua panitia PSV di SK Bukit Damar, Lancang, Pahang, mata pelajaran ini penting dalam memperkembang dan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif murid. Dengan mempelajari pendidikan seni visual di sekolah rendah, murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Cikgu Syukri yang mempunyai pengalaman mengajar subjek ini selama 13 tahun juga aktif menghasilkan karya video yang dimuat naik ke YouTube bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR serta membantu guru-guru lain. Subjek seni adalah satu subjek yang sangat penting. Okey, anak-anak sebelum belajar membaca, sebelum belajar menulis, menulis huruf, mengenal huruf, anak-anak sebenarnya dah belajar mengenal garisan dengan titik-titik, menyambung titik-titik tu. Buat apa? Buat garisan. Daripada satu garisan, sambung lagi garisan, sambung lagi jadi huruf. Kita tak sedar sebenarnya waktu itu, sebelum kita belajar membaca, menulis tadi, kita dah belajar mengenal garisan. Di mana garisan? Dah tentulah dalam unsur seni. Menurut Cikgu Syukri, antara contoh-contoh aktiviti seni yang diterapkan kepada murid ialah teknik mozaik, teknik ukiran timbul dan teknik collage. Pemahaman tentang asas seni visual ini juga membantu perkembangan emosi dan imajinasi murid. Sebagai contoh, melukis mampu menjadi aktiviti yang memberi kepuasan kepada mereka. Selain dapat meluahkan perasaan dan emosi serta membina kekuatan otot dan meningkatkan daya sensitiviti panca indera. Bila kita belajar subjek seni, ada 4 bidang kan. Ada bidang menggambar, reka corak, membentuk dan buat binaan dan kraft tradisional. Dalam setiap bidang ni ada pecahan-pecahan pula. Ada juga aktiviti seni yang melibatkan kerjasama antara murid. Justru aktiviti berkelompok seperti ini membantu mereka berinteraksi sekaligus menerap semangat bekerjasama dalam menyiapkan tugasan yang diberi guru. Biarpun banyak aktiviti ko-kurikulum di sekolah terpaksa dihadkan ketika COVID-19 melanda negara ketika ini, ia tidak menghalang kreativiti guru dalam menggalakkan murid bergiat aktif dan mempamerkan kemahiran biarpun secara dalam talian. Misalnya pertandingan cabaran cyber yang mempertandingkan bakat peserta badan beruniform. Baju hijau sedang bertugas di perbatasan, peluru tak bermata, harus waspada. Pertandingan cabaran cyber ini adalah anjuran Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Antara sekolah yang menyahut cabaran ini ialah Sekolah Kebangsaan Parit Mahang Jeram, Kuala Selangor yang mempertaruhkan 3 muridnya untuk nyanyian lagu patriotik dan cabaran foto personal badan beruniform. Menurut Guru Besar SK Parit Mahang, Nur Aliza Nawam, murid-murid ini hanya mengambil masa seminggu untuk menghasilkan rakaman bagi memasuki pertandingan secara dalam talian. Sebab pertandingan begini sangat baik untuk membina keyakinan diri murid kan. Jadi kita memang sangat menggalakkan murid-murid untuk menyertai pertandingan ni. Dan boleh katakan memang kerap kita menghantar penyertaan. Mengulas lanjut, beliau sangat menggalakkan murid-muridnya menyertai pertandingan sebegini. Selain dapat mengetengahkan bakat terpendam, mereka juga boleh mengumpul markah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK untuk prestasi ko-akademik yang cermelang.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHAP perlu berganding bahu dengan agensi kerajaan lain untuk mengambil langkah proaktif dalam menangani isu kenaikan harga barangan keperluan. Harapan itu disuarakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu aktiviti tidak beretika yang menekan dan membebankan pengguna dapat dibenteras dengan lebih menyeluruh dan serta berkesan. Perdana Menteri juga mahu KPDNHAP bersama agensi kerajaan lain melakukan pemantauan dan penguatkuasaan berterusan. Pada masa sama, rakyat diseru memainkan peranan aktif untuk menyalurkan maklumat kepada pihak kerajaan. Saudara saya sekalian, kerajaan sedar tindakan sebilangan pemborong atau peniaga yang mengambil kesempatan dengan sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan keperluan pada musim-musim tertentu. Sejak akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak keluhan daripada rakyat mengenai dakwaan kenaikan harga barangan keperluan utama. Apabila datangnya musim-musim perayaan seperti bulan Ramadan dan tak lama lagi Hari Raya. Kenaikan harga barang ini sudah tentunya membebankan pengguna, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah, peniaga dan penjajah kecil. Beliau berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri sempena lawatan ke KPDNHAP serta Pusat Arahan Penguatkuasaan ECC di Putrajaya siang tadi. Tindakan KPDNHAP melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan bermula 21 April lalu juga antara langkah menyekat kenaikan harga barangan keperluan semasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, jumlah senarai barang kawalan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2021 akan ditambah sehingga 30 jenis. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, pihaknya belum mengumumkan penambahan barangan itu kerana belum ada tekanan terhadap harga barang berkenaan. Kita akan umum tambahan lagi. Berkemungkinan keseluruhannya nanti 33, 32 memang lebih daripada 30 item kita dah kena pasti. Termasuk yang kita sudah umum ini. Maknanya mengapa kita belum umum? Sebab barang-barang lain ini belum lagi ada tekanan. There's no pressure kata. Jadi kita nak kena adil juga kepada peniaga. Kita bagi dia orang peluang. Kalau kita sekat dari sekarang kalau tak ada perlunya, jadi itu buat masalah kepada peniaga juga. Ya. Jadi kita ni prihatin kepada semua. Kepada pengguna, kepada peniaga, kita prihatin. Sebab itu kita tak tergesa-gesa. SHMMP Hari Raya Puasa dilaksanakan selama 30 hari. Ia melibatkan 12 jenis barangan dengan 4 kategori iaitu ayam, telur ayam, daging dan hasil laut. Sehingga semalam 4,411 premis peruncit, kedai runcit dan pemborong diperiksa. Gua Mat Surat akan dicadangkan untuk diangkat sebagai geotapak ke-19 bagi Geopark Lembah Kinta di negeri Perak. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi, Geopark Lembah Kinta meliputi keseluruhan daerah Kinta, Kampar, Batu Gajah dengan keluasan dianggarkan 1,952 km persegi dan mempunyai 18 geotapak. Pada bulan Jun ini, kita akan menghadapi satu review oleh komiti daripada Geopark Kebangsaan untuk melihat semula apakah status Geopark Kebangsaan Lembah Kinta. Sama ada kita boleh mencadangkan beberapa geotapak yang baru yang telah kita kenal pasti seperti Gua Mat Surat. Kita akan masukkan sebagai cadanganlah untuk tambahan geotapak-geotapak tersebut. Tambahnya, bagi mempromosikan Geopark Lembah Kinta sebagai antara pusat pelancongan negeri, beberapa produk baru akan dibuka, antaranya rumah dan galeri Datuk Lat serta Silver Lakes Brand Village Outlet di Batu Gajah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pra-pelancaran komuniti Geopark di kapal korek Tanjung Tualang TT5 Batu Gajah.
Program Anjuran Persatuan Wanita Penjana Ekonomi dengan kerjasama agensi kerajaan negeri itu bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai dalam mempromosi, melakukan konservasi dan pembangunan geopark berasaskan komuniti selain dapat menjana ekonomi penduduk tempatan di kawasan tinggalan Pelombogan Biji Timah berkenaan. Operasi membersihkan kawasan pantai di Honolulu, Hawaii membawa kepada pengumpulan sisa sampah lebih 47 tan. Usaha bersama 12 individu dari universiti tempatan, wakil badan kerajaan dan juga pertubuhan pencinta alam sekitar ini berjalan selama 3 minggu. Projek ini dijalankan di bahagian utara Kepulauan Hawaii yang juga kawasan perlindungan alam semula jadi terbesar di Amerika Syarikat. Menurut Ketua Projek, Kevin O'Brien, walaupun memakan kos yang agak tinggi, usaha ini penting bagi menjaga alam sekitar. 94,472 pounds of marine debris on the back deck of the ship here, and which wildly exceeded our expectations. We were anticipating being able to pull off about 75,000 pounds in the time frame we had, but the team was just incredible and they worked tirelessly every day, and we pulled so much net. And so of that 94,000 pounds, about 80,000 pounds was made up entirely of ghost nets, derelict fishing nets, and about 14,000 was made up of ocean plastics that we pulled off the shoreline. Tambahnya, dengan pelaksanaan projek ini, ia juga dapat membantu melindungi haiwan terancam, antaranya spesies anjing laut jenis Hawaiian monk. Sepanjang projek ini dijalankan, mereka turut menemui banyak bangkai haiwan yang dipercayai mati akibat pembuangan sisa plastik. Dengan kejayaan projek ini, satu lagi usaha bakal dijalankan pada hujung tahun ini dengan tumpuan diberikan kepada pembersihan kawasan terumbu karang. Sebuah zoo di Peru pula mengambil inisiatif menanam lebih banyak pokok sempena Hari Bumi Sedunia semalam. Menurut pakar veterina zoo, The Parks of Legend, adalah penting untuk memupuk semangat cintakan bumi selain meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Lo es el único. No hay que ser egocéntrico. Siempre son también los animales, las plantas y todo el entorno que nos conlleva a todos. Es el lugar donde vivimos, es el único planeta que tenemos y tenemos que cuidarlo. Zoo ini mempunyai kira-kira 215 spesies haiwan yang turut merangkumi reptilia, amfibia dan serangga. Justru penanaman lebih banyak pokok dapat memanfaatkan hidupan haiwan di sini. Dengan adanya kempen sebegini, ia diharap dapat menambah minat pengunjung untuk menjaga alam sekitar. Di Korea Selatan, lebih 30 bintang K-pop menyertai kempen Selamatkan Bumi mengikut jejak dan usaha yang turut diperjuangkan penggiat seni lain seperti BTS dan Blackpink. Sekurang-kurangnya 7 kumpulan K-pop termasuk Oh My Girl dan AB6 terbabit dalam sesi pembuka tirai untuk kempen K-Star for Climate. Mereka berharap melalui penyertaan ini ia dapat meningkatkan kesedaran mengenai perubahan iklim sempena sambutan Hari Bumi 2021. Secara keseluruhannya, 31 bintang K-pop menyertai kempen itu. Mereka diminta melakukan beberapa cabaran berkaitan perubahan iklim, antaranya menulis dengan ringkas mengenai maknanya kepada mereka. Beberapa klip video baharu mengenai pembabitan artis ini akan diedarkan setiap 2 minggu sehingga akhir Jun. Bersua kembali. Kabar yang sememangnya membimbangkan arena sukan negara apabila berlaku peningkatan kes positif COVID-19 dalam kalangan pemain di Akademi Badminton Kebangsaan. Jumlah kes positif kini 14 susulan ujian terbaru Selasa lalu yang mengesan 8 lagi kes positif. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh yang kami hubungi siang tadi, situasi terkini bagaimanapun dalam kawalan dengan pemain diarah duduk dalam bilik masing-masing.
Selain pemantauan berterusan, pemain juga segera diarah menghubungi warden sekiranya mengalami masalah kesihatan. Datuk Kenny tidak mendedahkan identiti 8 pemain terbaru yang diuji positif. Namun mengesahkan tiada seorang pun pemain yang dalam persediaan ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 dijangkiti wabak itu. Sabtu lalu, BAM memaklumkan 6 pemain kebangsaan diuji positif dan sedang menjalani kuarantin serta rawatan di PKRC, Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MIPS. BAM kini menangguhkan sesi latihan skuad senior dan remaja sehingga keadaan benar-benar selamat. Tewas, tetap tewas. Itulah hakikat yang seharusnya diterima skuad hoki kebangsaan. Meskipun ada yang merumuskan pasukan kendalian Arul Selvaraj itu menampilkan peningkatan pada aksi terakhir saingan persahabatan 3 penjuru menentang Great Britain semalam. Malaysia kalah 0-1 sekaligus melengkapkan 4 siri perlawanan tanpa kemenangan. Permainan fizikal yang disajikan Great Britain nyata menyukarkan skuad kebangsaan mencorak perlawanan. Begitupun belajar daripada kekalahan 1-3 pada aksi pertama Ahad lalu, pasukan negara nampak lebih bersedia mengimbangi asakan lawan. Namun sudut penalti pada minit ke-17 tidak dipersiakan Liam Ansell untuk Great Britain di depan menewaskan penjaga gawang skuad negara Hafizuddin Osman. Malaysia memperkemaskan permainan menerusi kawalan ketat terutama di bahagian pertahanan dan nyata strategi itu menjadi apabila Britain puntu menambah gol. Malaysia berpeluang menyamakan kedudukan minit ke-47 menerusi sudut penalti. Namun penjaga gol lawan George Pina lebih tangkas menggagalkan percubaan Razi Rahim. Kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat sepenuh masa dengan kemenangan berpihak Great Britain. Malaysia tewas ke semua 4 aksi persahabatan di tangan Jepun 0-3 dan 0-1 serta 1-3 kepada Great Britain terdahulu. Aksi tenis ATP terbuka Barcelona, pemain tuan rumah Rafael Nadal kemara ke suku akhir menewaskan bintang Jepun Kei Nishikori. Segalanya nampak mudah buat Nadal apabila menang set pertama 6-0. Namun Nishikori bangkit menamatkan set kedua 6-2 untuk mengheret perlawanan ke set penentuan. Berlarutan lebih 2 jam, Nadal meneruskan kemarahan memenangi set penentuan 6-2. Dalam satu lagi perlawanan, kejutan dilakukan pemain muda Itali Yannick Sinner. Sinner 19 tahun menewaskan seorang lagi pemain tuan rumah Roberto Bautista Agut. Bergelut sebelum menang 7-6 pada set pertama, set kedua tampak lebih mudah buat Sinner untuk mara ke suku akhir dengan kemenangan 6-2. Sempena Hari Bumi Sedunia, paparan penanaman rumput laut di perairan England yang mampu menyimpan karbon 35 kali lebih banyak berbanding hutan hujan mengakhiri buletin didik. Usaha ini bagi memulihkan kembali hidupan laut serta menangani perubahan iklim. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Selamat malam. We still need to put our efforts into reducing. If we were to cross it,